ibu bapa ya, guru-guru AKP yang hadir ke bilik kaunseling bertanyakan ya tentang anak-anak ya, contohnya anak lepasan SPM, lepasan SPM dan ada juga yang lepasan matrikulasi. Ke mana hala tuju anak-anak mereka ini. Jadi ada juga yang begitu ya, kes yang kita kendalikan. Dan yang paling unik ya, jarang-jarang tapi saya dah dapat dalam 3 kes ya, rakan-rakan guru KPM bawa anak mereka berjumpa dengan saya untuk kenal pasti kenapa perkembangan anak mereka lambat berbanding dengan anak-anak orang lain. So bila kita teroka, kita check ya, kita guna berbagai-bagai tools, rupanya kita dapati anak ni adalah digolongkan sebagai anak istimewa. Ya, ada satu kes tu dah tingkatan 3 ya. Ibu dia seorang cikgu lah bawa jumpa dengan saya. So bila kita check, kita tengok oh anak ni rupanya anak istimewa dan dikategorikan sebagai anak autism. Ya, alhamdulillah ya, ditukarkan daripada aliran perdana ke sekolah tingkat khas dan anak tu semakin ceria untuk belajar ya. Okey, itu isu di tempat di isu tentang keluarga. So kita pergi pula isu secara sukarela di tempat kerja. Kan? Tempat kerja kalau guru-guru tu di sekolah lah kan. Jadi isunya cikgu terdatang jumpa kaunselor ya, biasanya dia rasa ketidakpuasan hati terhadap PGB lah, pengetua guru besar. Ya, ada yang rasa macam dari segi pembagian tugas ya, dia rasa dia tak rasa terbeban ya, tugas berbanding dengan guru-guru yang lain. So ada dari segi aspek tak puas hati dengan PGB dan aspek komunikasi kan. Ada juga perselisihan faham ya di kalangan rakan sekerja. Ya, istilah manusia bahasa saya di semua setting pun ada macam tu kan. Mungkin ada juga dari segi aspek pinjaman wang dan juga masalah komunikasi. Okey, saya dah ceritakan tentang secara sukarela ada aspek peribadi, keluarga dan tempat kerja. Okay, sekarang kita pergi pula pada sesi kaunseling secara dirujuk. Okay, sesi kaunseling secara dirujuk ni dia lebih formal sikit ya. Maksudnya biasanya pengetua guru besar lah. Pengetua guru besar ni memang dia ada satu borang untuk membuat aduan kes-kes yang dirujuk. So mereka akan fill the form, isi borang tu, menyatakan apakah isu yang mereka tidak puas hati lah. Biasanya aduan daripada pengetua besar ni tentang guru ataupun AKP dari segi aspek kompetensi dan disiplin. So bila kita dapat borang aduan tu, kita akan semak ya, kita akan bincang dengan ya, unit pengurusan sekolah ya, apa tindakan yang perlu kita buat. Kalau perlu buat sesi, kita akan buat sesi ya, ataupun kalau kita perlu kita perlu turun ke sekolah, kita akan pergi turun ke sekolah. Itu dari segi aduan PGB kepada tentang guru. Dan ada juga kes aduan guru tentang PGB kan. So kita ada saluran yang betul, so kita gunakan saluran yang betul. So guru-guru ni ada juga yang tidak puas hati tentang pengetua guru besar ya, mungkin dari segi sikap ya, dari segi komunikasi. So mereka akan datang berjumpa dengan saya ya, memaklumkan ya ketidakselesaan mereka dengan PGB. So apa yang kita akan buat biasanya bila melibat kes-kes sebegini, melibatkan pentadbir, saya ya, unit sektor psikologi dan kaunseling bersama dengan unit aduan, kita akan sama-samalah menyiasat ya apa sebenarnya punca kes ini. Bagi pihak saya sebagai kaunselor, ada soal selidik ya, yang kita akan edarkan pada semua guru dan kita lihat ya. Dan mereka boleh tulis apa saja ya, menceritakan luar rasa tentang ketidakpuasan hati mereka, ketidakselesaan mereka itu, dan kita akan membuat analisa. Dan selepas itu kita ada panel ya, panel yang akan menyiasat ya. Panel tu daripada unit kaunseling, unit aduan dan unit pengurusan sekolah, dan juga termasuk timbalan sektor. Dan kalau sebenarnya itu semakin serius, kita libatkan juga pegawai BPD ya, untuk sama-sama kita bantu sekolah yang terlibat. Okey, itulah isu-isu sesi kaunseling yang melibatkan secara sekolah, secara dirujuk, ya, melibatkan isu peribadi, keluarga dan di tempat kerja. Okey, saya harap sedikit info ni dapat memberi kesedaran dan pengetahuan rakan-rakan di luar sana ya, apa isu yang berlaku di bilik kaunseling, dan harap ya isu-isu sekiranya ada isu-isu sebegitu di kalangan rakan-rakan, jangan segan sedo ya, kita boleh
bantu mana-mana yang kita boleh bantulah, ya, kita cuba. Okey. Tentang soalan yang kedua, ya, bagaimanakah proses kaunseling membantu mengendalikan isu kaunseling? Saya adalah sukarelawan COVID-19. Ya, alhamdulillah, ya, saya diberi peluang menjadi sukarelawan dan saya sangat-sangat bersyukur. Kerana baru saya realise, baru saya tahu bahawanya ada lagi stigma yang apa tu, fahaman-fahaman negatif tentang sesi kaunseling, ya. Sangat-sangat kesian bila ada orang-orang di luar sana yang perlukan bantuan, tapi bila mereka menghubungi kaunselor, macam takut-takut nak meluahkan, ya. Dan ada yang sampai menyatakan, adakah perkongsian kita ni akan dilaporkan ke balai polis? Adakah perkongsian ini akan direkodkan? Sehingga kan mereka ni ekspresif, dia punya isu pun dalam ketakutan. Dia dah memang traumatized dengan isu pandemik COVID, kan, tinggal bersorangan di rumah dan sebagainya. Tapi ada pula maklumat-maklumat negatif yang ada di dalam pengetahuan sedia ada tu menyebabkan dia rasa takut untuk berkongsi. Jadi di sini saya ingin, ya, memberi sedikit psycho-education, ya, pendidikan psikologi, ya, kepada orang di luar sana bahawa sesi kaunseling ini adalah satu proses yang sistematik, ya, yang sistematik. Kita ada etika kerahsiaan. Jadi kita kena faham bahawa benda-benda itu akan dirahsiakan, ya, dan kita akan menyalukan ke pihak-pihak yang berkuasa dengan persetujuan klien itu sendiri. Okey, apa yang berlaku dalam proses kaunseling? Ya, biasanya kalau pertama klien datang, kita akan bina rapport dulu, ya, bina perhubungan, ya. Kalau dalam sesi talian tu kita akan tanya khabar dulu, macam mana, tengok status dia, siapa, ambil apa perkembangan diri dia. Kita bina rapport dulu dan kita bina persetujuan. Lepas tu kita akan buat penerokaan, ya, apa isu yang klien tu hadapi. Ya, kita teroka, ya. Lepas tu kita menganalisis isu itu. Selepas kita menganalisis dan kita akan kenal pastilah, ya, apa isu utama yang dihadapi oleh klien. Kadang-kadang tu isu dia banyak, ya, sampai 2-3, ya, benda yang perlu diselesaikan. Tapi untuk sesi pertama tu kita akan fokus pada satu isu dulu, ya, yang mana penting itu yang kita akan fokuskan dulu. Sebab kita dah kenal pasti isu, ya, baru kita akan fikirkan apakah tindakan yang boleh atau mampu klien itu lakukan. Ya, kita akan tengok potensi klien dan apakah kekuatan yang dia ada untuk dia menyelesaikan isu tersebut. Ya, selepas kita beri, ya, selepas ada tindakannya, ya, dan kita ada juga bertanya pada klien bila dia nak laksanakan tindakan tu, dan ada maksudnya continuity. Selepas klien tu melakukan tindakan, kita nak tengok pula, ya, apa impact dia. Jadi selepas tu ada sesi seterusnya. Selepas sesi pertama ada sesi kedua. Kalau perlukan sesi ketiga dan keempat, kita akan lanjutkan lagi sesi tersebut sehinggalah isu yang klien itu hadapi dapat diakui oleh klien bahawa isu itu telah selesai. Jadi saya bagi contoh lah, ya, untuk lebih faham, ya. Hari ini lebih pada psikologi pendidikan, ya, psycho-education. Contohnya lah, saya bagi contoh. Katakan yang hadir itu adalah klien yang ada anxiety disorder. Ya. Jadi di bilik kaunseling, ya, kita ada berbagai-bagai tool sebenarnya. Contoh kalau kita nak tengok dia punya kebimbangan, dia punya stres dengan dia punya kemurungan, ya, DAS. Ya, kita guna soal sidik DAS. So daripada soal sidik DAS tu kita boleh tengok berapa tahap stres dia, berapa tahap bimbang dia, berapa tahap kemurungan dia. So daripada situ, ya, kita boleh tengoklah status dia sama ada perlu dibantu secara sesi kaunseling atau kalau serius perlu dirujuk kepada hospital, ya, jumpa pakar psikiatrik. Itu pertama. Di bilik kaunselor juga kita gunakan berbagai teknik, ya, antaranya kalau datang tu kadang-kadang klien tu dia tak tahu dia bimbang. Dia datang jumpa kaunselor, dia cakap, kaunselor saya bimbang. Saya bimbang sangat, saya bimbang. Lepas tu dia menangis dan menangis. Tapi dia pun tak tahu apa yang dibimbangkan. So kita ada satu tools yang kita gunakan art drawing house street in person. Kita guna lukisan. So kita pasang muzik, ya, dan kita suruh klien tu melukis. Okey, lukis gambar rumah pokok dia orang. Okey, and then bila kita tanya, okey, you dah sudah lukis, and then kita tengok lukisan tu dan kaunselor akan menginterpretasikan lukisan tu.
kalau ADHD tu ada 3 aspek ya, sama ada aspek peribadi, keluarga dan kerjaya dia ataupun impian. So kita kaunselor akan interpret isu-isu di dalam gambar tu. Kaunselor tu mesti dah certified ya, kalau tak certified tak boleh interpret salah nanti. Lepas kaunselor interpret lukisan tu, klien akan memberi pengesahan yang interpretasi tu betul. Pengalaman saya dah hampir 200 orang klien saya menggunakan ADHD ni ya. Kebanyakan beri 90 hingga 100% ketepatan interpretasi kaunselor. Alhamdulillah. Ya, jadi isu tu kita boleh dapat dengan jelas. Yang tadi yang dia kata bimbang-bimbang tu, melalui lukisan tu klien tu dapat sedar, oh sebenarnya ini ya, isu yang dia bimbang tu ya. Bila nampak dalam lukisan tu diekspresifkan sendiri oleh dia pun baru realize, oh ini isu sebenarnya. Okey, itu pertama. Kedua, yang ketiga kita ada juga NeoCBT ya, Neocognitive Behavior Therapy, yang kita boleh check apa fikiran negatif yang ada dalam minda klien tu, dan kita bantu macam mana nak distorsi kognitif tersebut ya, nak erase from negative thoughts to positive thoughts. Okey, jadi itu dari segi tools ya. Dan dalam sesi counselling juga kita ada juga maksudnya memberi psychoeducation dari segi teknik. Contohnya teknik dan tugasan kognitif. Kita ada 17 teknik ya, 17 teknik bagaimana untuk membantu menukarkan distorsi kognitif. Ya, kita ada borang ansur untur rugi. Ya, kita ada banyak jadual-jadual dan workbook ya, yang boleh saya katakan sebagai workbook lah ya, untuk klien buat untuk membantu diri dia mengubah daripada pemikiran negatif kepada yang lebih positif. Itu dari segi aspek kognitif. Kita ada juga teknik dan tugasan yang melibatkan tingkah laku. Kita ada 16 teknik. Ya, 16 teknik untuk membantu klien. Katakan dia datang dalam keadaan yang menangis, ya, yang stres. So kita biar dulu ya, biar dia release dulu ya, bagi dia kelegaan. Ya, bila dah lega, baru kita ajar dia teknik relaxation. Kita ada pernafasan relax, kita ada meditation, kita ada stimulus kesakitan. Contohnya kalau satu teknik tu, ya, saya menggunakan stimulus kesakitan. Ya, kalau dia mula berfikiran negatif, kita letakkan gulu getah di tangan. Ya, bila datang dia fikiran negatif, dia akan tarik gulu getah tu untuk dia ajar diri dia supaya jangan berfikiran negatif. Okey, itu adalah psychoeducation di belakang sesi sedikit lah ya, saya share. Dan sebelum sesi tadi kita ada check dia punya skala emosi. Ya, kita akan check antara 0 hingga 10. Ya. 0 tu tak okey, 10 tu okey. Berapa skala emosi tuan, kita kata. Dia kata teruk sangat. Saya punya skala 1/10 teruk kan. Lepas kita bantu dengan tools, dengan teknik dan sebagainya, ya, kita check lagi ya. Okey, sekarang selepas sesi bersama dengan saya, berapa skala emosi tuan? Dia bagi okey, sekarang dah okey sikit ya, dia kata okey, skala emosi saya dah semakin baik ya, 8/10. Jadi alhamdulillah ya, dan kita akan bagi tugasan homework ya kepada klien untuk dia buat, dan selepas tu kita akan adakan sesi susulan. Okey, saya rasa saya dah kongsi sedikit lah ya tentang apa itu sesi berlaku di sesi kaunseling, dan apa proses yang berlaku dalam sesi kaunseling. Harap ya perkongsian ini ya menjadi satu informasi yang bermanfaat untuk saya juga, untuk rakan-rakan di luar sana, untuk kita mengubah ya stigma negatif kita terhadap kaunseling. Okey, itu saja, balik kepada Encik Zul. Okey, terima kasih Dr. Liana. Saya rasa teruja juga tu dengan jawapan Dr. Liana tadi ya. Boleh saya petik daripada hujah yang disampaikan oleh Dr. Liana tadi adalah ada berbagai tahap ataupun isu yang berkaitan dengan peribadi, keluarga ya, secara sukarela dan tidak secara kita kata temujanji lah ya. Dan apa yang saya nampak dalam huraian tadi disebut perkataan stres ya, perkataan stres, dan kadang-kadang klien kita tak tahu bila dia datang berjumpa dengan kaunselor, dia tak tahu pun apa sebenarnya yang dia stres tu, dia datang menangis saja. Jadi saya nampak ada banyak tools yang kita boleh gunakan, dan yang amat menarik adalah menggunakan bentuk ataupun tools yang ada lukisan ya. Ada 17 ya, ada 17 teknik
ada tools yang berkaitan dengan mengesan apakah sebenarnya masalah ataupun kebimbangan yang dihadapi oleh klien itu dengan lukisan. Bermakna orang yang mentadbir atau nak memberi interpretasi itu macam doktor sendirilah ya, kalau orang biasa tak boleh mungkin ya, tentang apa sebenarnya isu itu. Jadi lepas itu barulah kita dapat follow up langkah-langkah seterusnya supaya klien yang datang tadi itu boleh kembali normal ataupun kepada tingkah laku yang asal. Ini mungkin makan masa juga Dr. Liana ya. Saya rasa itu makan masa juga tu. Tapi itu satu perkongsian yang sangat bermakna untuk soalan pertama dari yang saya tujukan kepada Dr. Liana. Terima kasih banyak Dr. Liana untuk jawapan tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada soalan kedua. Dan soalan kedua ini saya tujukan kepada Dr. S ya. Dr. S dah bersedia ke? Okey, baik. Saya nak memetik ya banyak kajian ya yang telah dilaporkan ya yang menunjukkan bahawa daya tahan diri atau kita sebut dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai resilient ya, merupakan suatu satu trait personality ya, satu trait personality diri yang penting yang harus dipunyai oleh seseorang individu untuk berjaya dalam kehidupannya. Jadi untuk itu boleh tak Dr. S macam huraikanlah apa yang dimaksudkan dengan daya tahan diri dari perspektif psikologi kaunseling. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan-rakan panel yang saya kasihi, Dr. Maria, Dr. Liana, seterusnya semua para penonton di semua platform. Okay, jadi sebelum saya kongsi tentang daya tahan diri, sukalah saya nak share sikit berkenaan dengan sebab tajuk kita adalah daya tahan diri menangani isu dan cabaran kesihatan mental. Jadi mungkin kita boleh share sikit tentang bagaimana status kesihatan mental yang berdasarkan kajian-kajian daripada banyak pihak. So, jadi yang pertama saya sukalah nak share tentang kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2017. So kajian ni kan dijalankan di kalangan pelajar sekolah berusia 13 hingga 17 tahun dah. Dan kajian ni melibatkan lebih 30,000 pelajar di 212 sekolah. Jadi kalau daripada kajian ni kan, kita dapati bahawa prevalence ni kita gunakan istilah berkecenderungan ataupun kebiasaannya mengalami depression di kalangan pelajar 13 hingga 17 tahun ni adalah sebanyak 18.3%. Dan didapati pelajar lelaki dia punya prevalent depression lebih tinggi berbanding pelajar perempuan. Dan kaum yang paling tinggi mengalami prevalent depression adalah di kalangan etnik India dan di kalangan responden daripada negeri Selangor. Itu yang pertama. Kalau kita tengok pula saya segelak dah. Kalau tengok pula daripada anxiety kan, anxiety ni kebimbangan. Dari sudut kajian yang sama, prevalent anxiety lebih tinggi di kalangan pelajar perempuan dengan 42.3% dan prevalent yang tinggi kalau dari sudut etnik adalah daripada Bumiputera Sabah daripada negeri Sabah. Dan yang ketiga juga suka saya kongsi dari sudut stres. Okey, berdasarkan kajian tu kan, stres lebih tinggi di kalangan perempuan dengan 10.3%, dengan etnik India lebih tinggi 15.3%, dengan responden daripada negeri Selangor 12.5%. So kalau kita tengok kajian mobiliti kesihatan dan mobiliti kebangsaan ni, isu yang paling tinggi adalah dari sudut anxiety lah, diikuti dengan depression dan juga stres. Okey, seterusnya kalau kita pergi waist back 2012 punya kajian ni mungkin sedikit jadi kickstart dan boleh buka mata kita juga sebagai YTKPM, sebagai kaunselor, sebagai ibu bapa dan sebagainya. Kalau waist back 2012, kajian ini melibatkan lebih 28,000 pelajar dan didapatilah bahawa 7.9% pelajar
ada suicidal idea ataupun ada idea untuk membunuh diri. Dan ada juga 6.4% pelajar ada suicidal plan, ada perancangan untuk membunuh diri, dan 6.8% diorang ni ada cubaan membunuh diri. Jadi kan ini yang kita baca statistik lah, yang real case yang saya sendiri hadapi adalah apabila saya merupakan pensyarah penyedia kepada budak-budak degree counselling yang buat internship di seluruh organisasi di Malaysia. Jadi kita dapati, saya tahun lepas saya menyedia dalam 12 pelajar, lebih daripada 5 kes cubaan bunuh diri di kalangan klien. So bagi saya, kes tu agak tinggilah yang datang dalam keadaan tangan dah berkelar, tangan dah berdarah, yang bawa pisau jumpa kaunselor dan sebagainya. So bila pada Hari Kesihatan Mental 2019, WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dia announce bahawa bunuh diri ni yang salah satu daripada gangguan kesihatan mental ni menjadi antara 10 penyebab utama kematian di Malaysia dan di dunia, dan penyebab kedua kematian bagi mereka yang berumur 15 hingga 29 tahun. So bagi setiap nyawa yang terkorban berlaku dalam 40 saat. Maksudnya 40 saat satu orang meninggal bunuh diri. Dan didapati kalau kalkulate semua, hampir 800,000 orang mati setiap tahun akibat daripada bunuh diri. So itu antara isu kesihatan mental. Dan kalau kita pergi sikit kepada warga emas, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ada buat satu kajian. Dia di kalangan 4,000 lebih warga emas yang berumur lebih 60 tahun, dan didapati bahawa isu utama warga emas ni adalah kesunyian. So ramai di antara mereka duduk kampung-kampung, empty nest, tinggal dengan suami isteri, kematian pasangan dan sebagainya. Dan kalau saya zoom kepada statistik program penilaian pekerja yang dibuat oleh Bahagian Pengurusan Teknologi TPA, didapati pada tahun 2017 seramai 2,860 orang penjawat awam, kita semualah, mengalami simptom kesihatan mental termasuk kemurungan dan kesunyian. So itu at glance status kesihatan mental. Jadi, suara saya tak jelas Itu at glance. Itu suara saya jelas ke? Ada peserta komen suara saya tak jelas? Jelas Kak Maria? Jelas. Bagi saya jelas sangat. Jelas. Ya. Okay, thank you. Okay, saya sambung Jadi, bila kita tengok status kesihatan mental kita ni, kita dapati bahawa sebenarnya banyak faktor yang menyumbang kepada tahap kita punya kesihatan mental. Dan melihat kepada status kesihatan mental yang bagi saya agak membimbangkan, perlu perhatian, kita dapati bahawa kita perlu ada satu sumber. Kita perlu kaji, perlu tengok satu sumber untuk bantu kita mengekalkan kesejahteraan mental kita dan meneruskan kelestarian hidup kita. Jadi daripada tahun 1980 sampai sekarang, ada banyak kajian yang menyatakan bahawa daya tahan diri ni ataupun resilient ni dapat membantu mengekalkan kesejahteraan individu dan juga untuk dapat membantu membantu manusia meneruskan kelestarian hidup. Okey, jadi mari jomlah kita tengok apa sebenarnya daya tahan diri ni, dan kita cek adakah kita ni individu yang mempunyai ataupun yang berdaya tahan diri ataupun tidak. So kalau tengok daya tahan diri dari sudut bahasa lah, dia sebenarnya istilah fizik, resilience. Istilah fizik ni diambil daripada satu benda, kalau kita semua kenal lah, spring. Okey, spring ni kalau kita tengok, dia ada, kalau kita tekan pun dia dilepaskan kembali ke bentuk asal. Kalau kita tarik pun dilepaskan dia kembali ke bentuk asal. Maksudnya daya tahan diri ni keupayaan individu melantun kembali. Melantun tu maksudnya macam mana? Maksudnya kita berkeupayaan untuk bangkit semula selepas kita berhadapan dengan kesukaran. So bila
bila kita berhadapan dengan kesukaran, kita berupaya menangani, menyesuaikan diri dengan kesusahan, trauma, tragedi dan sebagainya. So selepas tu kita mampu meletakkan kembali kehidupan kita di paksi asal. Maksudnya kita bukan kata tak affected, kita affected by trauma, by tragedi semua. Tapi selepas tu kita mampu bangkit semula lah. Okey. So jomlah saya kongsi daya tahan diri dari perspektif psikologi dan kaunseling. Ini kita lebih zoom lah. Okey, so daya tahan diri sebenarnya menjadikan kita individu yang mampu berhadapan dengan apa jua perubahan. So saya percaya each of every lifespan dalam kehidupan kita, daripada umur kita remaja, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan seterusnya, kita mengalami banyak perubahan dan kita berhadapan juga dengan banyak perubahan. So, apabila kita berhadapan dengan perubahan, kita menganggap setiap daripada perubahan yang kita alami sebagai peluang kehidupan yang lebih baik. Kita take it from positive view. Seterusnya, daya tahan diri dari perspektif psikologi kaunseling juga bertujuan, banyak kajian dilaksanakan bertujuan untuk memahami bagaimana kan kita dapati setengah individu lebih berdaya tahan diri dan didapati setengah individu juga kurang berdaya tahan diri. Saya sukalah ambil contoh mudah aja kalau tengok student-student saya kat universiti. Kalau tadi seorang tu berapa assignment, berapa rakaman sesi kaunseling yang kita dah buat semester ni? 5 doktor, 5 klien, lepas tu ada 5 sesi. Setengah orang tu macam relax je. Setengah orang macam nampak macam serabut sangat kan. So kita boleh tengok macam mana seseorang individu tu, ada mengapa orang tu lebih berdaya tahan diri dan mengapa orang ni kurang berdaya tahan diri. Dan didapati kadang-kadang kan, bila seseorang itu selalu berhadapan dengan trauma, tragedi, selalu juga berhadapan dengan kesukaran, dia jadi mampu lebih bertahan, lebih berdaya tahan diri berbanding dengan orang lain, maka dia jadi semakin berkembang, semakin kuat dan dia jadi lebih strong lah untuk berhadapan dengan kehidupan. Dan orang ni kita nampak dia strengthen, dia menguatkan daya tahan diri dia berdasarkan cabaran yang dia hadapi. So daya tahan diri dari sudut psikologi kaunseling juga adalah peralihan paradigm atau paradigma individu, lihat daripada macam mana faktor-faktor yang menyumbang kepada kerapuhan, kepada kekuatan diri. So individu yang ada daya tahan diri ni mudahnya lah. Kalau kita cakap individu yang tidak berisiko untuk menjadi rapuh lah. Okey, so sebenarnya kalau kita sebut daya tahan diri ni kan, dia ada banyak komponen lah. Bukan satu komponen saja. So yang pertama, yang selalu disebut adalah dikaitkan dengan daya tahan diri pemikiran ataupun kognitif, di mana dikaitkan dengan cara individu interpretasi peristiwa yang berlaku dan bertindak terhadap peristiwa tersebut. Okey, tabiat manusia. Okey, tabiat manusia adalah bagaimana pemikiran kita akan mempengaruhi emosi serta tingkah laku kita. Saya sukalah nak share 2-3 malam lepas, ada pelajar saya balik daripada UMT balik ke Sabah. Jadi bila balik ke Sabah, dia orang tergolong dalam kluster COVID RTP Sabah tu kan. So pada permulaan dia orang dapat tahu yang dia orang tak kena dikuarantinkan. Tetapi bila sampai di Sabah, bila masuk dalam kluster RTP Sabah, dia orang terpaksa dikuarantinkan sehingga 26 hari bulan dan keadaan pusat kuarantin agak kurang memuaskan bagi mereka. Yang banyak dia orang duk teks bagi tahu saya doktor mental koyak, emosi koyak. So saya tanyalah apa yang sebenarnya yang menyebabkan you mental koyak, emosi koyak. Sebenarnya doktor bukan sebab kita orang kena kuarantin, tapi sebab kita orang kena ada final exam in between tarikh tersebut. Cuma lepas tu saya suka bila dia orang cakap macam ni. Tak apalah doktor, at least kita go through the procedure dan kami semua pergi swab test dan sebagainya. Kami tahu kami selamat daripada COVID dan kami juga tak spread COVID kat family. So saya suka cara
daya tahan pemikiran pelajar-pelajar tersebut. Seterusnya yang kedua adalah daya tahan diri transaksional. Saya ni saya biasa sebut resiliency. Jadi selalu resiliency. So tak apa kan kalau tertukar-tukar term sama je. Okey, kalau dari sudut daya tahan diri transaksional, berkaitan macam mana kita menangani perubahan seharian dalam kehidupan. Menguruskan perkara yang memberi tekanan, berusaha untuk bertahan, berkembang dan sebagainya. Saya kalau adalah penonton dari kalangan pelajar IDT yang baru masuk semester 1, yang banyak mentor kebanyakannya yang masuk semester 1, so transition daripada sekolah ke universiti, lepas tu kena face this COVID outbreak, memberi satu tekanan kepada mereka. So jadi daya tahan transaksional atau perubahan ini sangat penting kepada kumpulan tersebut. Seterusnya adalah daya tahan diri dari sudut tingkah laku. Dikaitkan dengan macam mana ketabahan dan kegigihan individu melalui ketahanan dalam kehidupan. Saya pasti each of every one of us yang menonton dalam ni ada daya tahan diri tingkah laku. That's why kita boleh outstanding sampai sekarang kan. Dan seterusnya adalah daya tahan diri motivasi. So dia adalah berkenaan dengan bagaimana individu tu komited untuk capai matlamat dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah daya tahan diri dari sudut spiritual. So sebenarnya suka juga saya nak share. Sebenarnya sebelum ni jarang penulis ataupun pengkaji cakap pasal daya tahan diri spiritual. Tapi lately daya tahan diri spiritual ni disebut oleh banyak penulis, banyak pengkaji. Bukan saja dari sudut agama Islam, termasuklah agama Kristian. Diorang ada biblical, pastoral counselling kan, dan juga ada terapi Niken, ada terapi Morito dan sebagainya. So daya tahan diri spiritual ni menggambarkan tentang kesungguhan dan ketabahan individu mencari makna dalam kehidupan. That's why saya punya kajian fokus kepada Muslim lah. Saya fokus kepada teori psikospiritual Al-Ghazali, which is dia tengok bagaimana individu daripada lahir dan apa yang kita nak capai sehingga kita mati ataupun akhir kehidupan kita lah. So bila kita last kali adalah daya tahan dari sudut emosi. Emosi ni dikaitkan dengan macam mana kita menguruskan emosi kita. Adakah individu yang mempunyai sihat, itu saya gambarkan sebagai sihat, adakah individu yang sweat under the carpet emosi dia, ataupun individu yang recognize emosi dia, yang mengiktiraf. Kalau kita sedih, ya saya sedih. Marah, betul, saya marah. Geram, ya saya geram. Itu adalah individu yang mempunyai daya tahan dari sudut emosi. So jadi bila kita cakap daya tahan diri ni banyak aspek, dia interrelated antara satu sama lain. Mungkin kalau kita individu yang sihat, kita ada semua daya tahan diri tersebut. Tapi mungkin ada tinggi, ada rendah dan sebagainya. Jadi cuma suka juga saya nak sebutlah, kalaulah macam mana kalau kita tak ada daya tahan diri. So ketiadaan dan kelemahan daya tahan diri ni menyebabkan gangguan kepada kesejahteraan kita. Satu dari sudut kesejahteraan psikologi lah, dan satu lagi dari sudut kesejahteraan spiritual. Biasa saya akan gunakan istilah kalau individu yang tak ada daya tahan diri dari sudut psikologi ni, kita panggil dia kemiskinan psikologi. Which is individu ni mengalami kemurungan, lemah semangat, berfikiran negatif, kurang bermotivasi dan sebagainya. Dan satu lagi individu yang mengalami gangguan akidah, saya istilahkan sebagai kemiskinan akidah ataupun akidah poverty. Maksudnya mereka ini kurang penghayatan dan pengamalan agama. Okey, jadi bila kita sebut pasal daya tahan diri, saya rasa daya tahan diri ini perlu adalah satu trait. Trait tu ciri-ciri yang kita ada. Jadi daya tahan diri ni sebenarnya kita boleh belajar, kita boleh strengthen, dia boleh bertambah dan dia juga boleh berkurang. Jadi bila kita rasa kita perlu strengthen daya tahan diri dan dalam keadaan status kesihatan mental kita
dalam keadaan COVID-19 outbreak yang kita hadapi, saya percaya banyak isu yang kita hadapi. Okey, dan jadi kat sinilah saya rasa keperluan kepada satu bentuk pertolongan profesional. Maksudnya kita perlu ada awareness bahawa berkemungkinan kita sendiri tak dapat nak kontrol kita punya kesihatan mental. Jadi kita perlukan bantuan sokongan terutamanya daripada pihak kaunselor profesional. That's why lah kalau ikut laporan Kementerian Pembangunan Wanita kan tahun 2017, masa tu dia dinyatakan bahawa kita ada kat Malaysia ni, kita ada lebih 8,000 kaunselor berdaftar, pelbagai etnik, jantina lelaki dan perempuan. Dan Kementerian Pembangunan Wanita mensasarkan untuk ada 11,000 kaunselor berdaftar menjelang tahun 2020 lah. Jadi sebagai kesimpulannya untuk round ni, jumlah kita cek adakah kita ini terkesan atau tidak dengan daya tahan diri kita. Kita ni adakah tak ada daya tahan diri. Jadi bila kita tak ada daya tahan diri, kita adalah individu yang mungkin ada perkembangan diri yang negatif sedikit, mungkin kita mengalami gangguan kesejahteraan dan mungkin kita berkecenderungan untuk berfikir dan berperilaku negatif dan mungkin kita mengalami gangguan emosi. Jadi jumlah kita check and balance, imbang dan jajar diri kita, adakah kita ni individu yang berdaya tahan diri ataupun tidak. So setakat itu saja dulu Tuan Moderator. Saya kembalikan kepada Cik Zul. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. S. Okey, kalau doktor tanya saya check and balance tu dan check saya punya daya tahan diri tu, saya rasa saya kuat kot doktor. Sangat kuat daya tahan diri. Saya rasa kita semua kuat kat sini. Okay. That's why we are here. Ya, okey. Merujuk kepada poin yang Dr. S sebut tadi, saya berminat dengan, bukan berminat apa, rasa cemas juga tu. Rasa cemas tu pun satu elemen ketahanan diri ya. Jadi saya nampak daripada kajian yang doktor kemukakan tadi, iaitu kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan tu, ramai yang cuba, banyak yang elemen-elemen atau yang banyak jenis stres tu yang membawa kepada membunuh diri tu. Kemudian dan lebih kurang dikata begitu juga dengan the real case yang doktor hadapi sendiri, student yang cuba membunuh diri. Saya rasa macam sesuatu yang agak menggemparkan. Lebih-lebih lagi bila disebutkan tadi pula yang banyaknya tu adalah kajian itu wanita. Golongan wanita, golongan lelaki ni memang kuat lah ya. Golongan wanita tu dia datang jumpa saya dah menangis lah. Itu dah nampak dah tak kuat dah tu Nanti penonton di luar sana kata saya bias pula Tapi itulah keadaannya berdasarkan kajian. Dan saya ketawa tadi Dr. S bukan sebab apa. Sebabnya dia daripada Selangor. Dr. Liana kena ambil perhatian tu. Di Selangor tu banyak tu kes-kes. Jadi kena bersama-sama lah membantu kot mengurangkan jumlah ataupun kosong sifar langsung kes-kes stres macam itu Dan saya juga berminat dengan doktor sebut tadi ialah kemiskinan psikologi, kemiskinan akidah. Sebab bila kita miskin itu bermakna kita tak tahu nak urus diri, tak tahu nak menjaga, mengawal emosi kita dan juga proses yang menyebabkan kadang-kadang berlakunya membezakan daya tahan diri seseorang disebut tadi kerana ada sebab transisi contohnya student kita tiba-tiba normal, tiba pergi berada dalam konteks kita kata apa COVID-19 ini jadi mana semuanya dah berubah. Jadi saya rasa dalam konteks ini tekanan kepada orang-orang yang memang kemiskinan psikologi ataupun yang kurang daya tahan mungkin lebih terancam. Terutamanya kalau kita lihat balik tadi kes-kes yang disebut oleh Dr. Liana, kes penderaan Jadi saya bimbang kita belum sempat membuat kajian lagi tu, tapi dalam PKP ni kita tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga, dalam komuniti, keadaan-keadaan penderaan ini mungkin bertambah sebab kita tak pergi pun ke rumah orang, tak tahu macam mana apa yang berlaku. Jadi itulah maknanya dalam keadaan PKP ini sebelum ini kita ada kes-kes macam itu. Dalam PKP ni yang ancaman ini lagi saya rasa bertambah isu-isu ni kalau kita tidak mempunyai daya tahan yang tinggi.
So kita boleh fikirkan sama-sama macam doktor kata tadi, check and balance, kita punya tahap daya tahan diri dan kita cuba bergerak untuk membantu diri kita dan juga masyarakat luar sana ya. Kita belum sebut lagi tentang macam mana kita nak secara detail macam mana kita nak membantu ya. Mungkin dalam keadaan PKP orang takkan pergi berjumpa kaunselor boleh kot ataupun tak ada peluang, tetapi mungkin dalam bentuk kursus pendedahan selepas PKP nantilah mungkin kita boleh tingkatkan usaha untuk memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa pentingnya daya tahan diri dan kayakan kita punya psikologi itu. Baik, terima kasih doktor sekali lagi untuk jawapan soalan yang saya tujukan tadi. Seterusnya kita pergi, sebelum kita berhenti rehat, kita habiskan dulu soalan yang terakhir untuk pusingan pertama ini kepada Dr. Maria. Soalannya Dr. Maria ya, saya bawa daripada dua soalan di atas itu. Cuba yang saya cuba nak kemukakan di sini adalah berkaitan dengan adakah faktor-faktor lain yang menyumbang kepada daya tahan seseorang selain daripada faktor sejauh mana perkhidmatan menolong dapat meningkat daya tahan diri seseorang terhadap tekanan yang dihadapi. Tadi kita sebut, Dr. Liana sebut tentang konsep, tentang bagaimana perspektif psikologi, kaunseling ya. Lepas itu sekarang ni sejauh mana perkhidmatan menolong itu boleh meningkatkan daya tahan diri seseorang terhadap tekanan yang dihadapi khususnya dalam konteks PKP ini supaya kesejahteraan mental individu itu diperolehi. Silakan Dr. Maria. Ya, terima kasih kepada Encik Zulkifli Mahyudin, moderator untuk forum pagi ini. Terima kasih kepada panel, kedua-dua panel, Dr. Azdiani ya, dan juga Dr. Noliana, sahabat saya lah ni ya. Seterusnya semua ya, peserta forum di mana saja anda berada, seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak ya. Jadi tahniah kepada diri sendiri, tahniah kepada anda yang setia lagi bersama kami ya menerusi forum kesihatan mental ni ya. Jadi saya nak teruskan kepada bagaimana perkhidmatan menolong dapat meningkatkan daya tahan dalam kalangan individu lah ya. Tapi sebelum tu saya nak rujuk kepada yang apa Encik Zul cakap tadi ya. Sebenarnya kaunseling pada masa ini ya, dalam keadaan kita PKPP ni boleh dilaksanakan, masih boleh diteruskan Encik Zul. Ya. Dalam bentuk Maya ya, kita ada e-counselling. Yang mana kita dihubungkan dengan klien menerusi pelbagai saluran atau medium teknologi lah. Ya. Jadi melalui medium teknologi ni, kajian-kajian menunjukkan ya, kita boleh melaksanakan sebenarnya apa saja sesi-sesi kaunseling yang melibatkan trauma sampai ke kes bunuh diri. Ya. Kajian menunjukkan terdapat ya, keberkesanan apabila kita melakukan sesi-sesi secara e-counseling. Sebenarnya sama berkesan dengan secara tradisional. Macam kalau tradisional tu kita bersemuka dengan klien kan. Tetapi dapatan kajian yang terkini ya, menunjukkan secara maya kaunseling berkesan juga. Jadi tak usah risau para kaunselor nak menjalankan sesi secara maya ya, melalui online dan sebagainya lah. Ya. Kalau kita tengok ya, sebab kita kata konsep menolong tu tadi kan. Kaunseling saya fokus sikit, kaunseling secara maya ini ya, di mana melibatkan boleh melibatkan pelbagai jenis masalah. Boleh melibatkan pelbagai jenis masalah dan dijalankan oleh kaunselor yang berdaftar dan ada etikanya juga ya. Maknanya bukanlah secara alamiah kita mengabaikan etika, tidak. Bila kata bimbingan dan kaunseling melibatkan etika, tidak kira medium apa yang anda gunakan. Jadi jangan risau para kaunselor di luar sana, kita ada lebih kurang 11,000 orang untuk mencapainya ya. Kita boleh jalankan dia. Kita masih boleh memberi pertolongan kepada ahli masyarakat kita, pelajar-pelajar kita dan sesiapa sahaja, warga emas
Ya, kanak-kanak, orang dewasa, remaja, semua kita boleh laksanakan dengan perasaan yang tenang, sebab terbukti kajian-kajian menunjukkan ia boleh dilaksanakan dalam menggunakan internet dan pelbagai medium yang lain. Jadi saya fokus kepada apa itu kemahiran menolong dalam kalangan rakyat Malaysia lah, saya khususkan. Sebenarnya kajian menunjukkan, saya memang menjalankan kajian berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan kemahiran asas kaunseling itu digunakan oleh orang biasa. Maknanya para profesional, kita panggil sini para profesional, maknanya orang biasa. Contohnya kalau di sekolah, pelajar sekolah rendah, kita ada PRS lah. Sekolah rendah di PRS, kemudian kita ada PRS sekolah menengah, kita ada PRS bimbing rakan siswa, di universiti semua ada, di politeknik semua ada. Dan juga kita ada di kalangan masyarakat juga ada, juga ada pada bagaimana kita melatih orang biasa untuk menjadi pembimbing rakan sebaya atau melaksanakan sesi-sesi menolong. Kita tak katalah sesi kaunseling sebab mereka tidak ada pentauliahan, tetapi kita ajar kemahiran asas menolong supaya yang pertama mereka dapat menolong diri sendiri, membina kekuatan pada diri sendiri supaya dengan kekuatan itu mereka dapat menolong masyarakat sekitar. Masyarakat taman, masyarakat di tempat kerja, sahabat handai, siapa saja, warga emas. Jadi terbukti melalui kajian-kajian yang saya lihat, saya study, melalui kajian saya sendiri terbukti kemahiran asas kaunseling atau kemahiran asas menolong yang diajar kepada mereka yang tidak ada, orang biasa tidak menuntut universiti dan sebagainya, mereka juga berkesan dalam membantu menangani apa saja halangan, terutamanya stres tadi, stres, anxiety, kemurungan dan sebagainya. Sebab apa kita dapati dengan jumlah 11,000 kaunselor yang tidak mencukupi untuk membantu dalam kapasiti atau populasi yang besar. Jadi kami di sini sangat mengharapkanlah orang di luar sana untuk mempelajari ilmu-ilmu kaunseling untuk diri sendiri sebenarnya. Dan terbukti bila anda mempelajari ilmu kaunseling ini, anda akan mendapat daya tahan diri yang kuat, yang tinggi untuk menolong diri sendiri dan seterusnya menolong orang lain. Dan kita dapati kemahiran asas menolong yang boleh dipelajari dan boleh meningkatkan kekuatan diri adalah contohnya kemahiran kita empati. Maknanya kita empati terhadap diri kita dulu. Kita tahu apabila berlaku suatu tekanan atau stres pada diri kita, kita tahu okey, apa yang berlaku pada saya sekarang, kita empati pada diri kita dulu. Kemudian kita di dalam itu juga kita akan belajar kemahiran mengatasi masalah. Itu yang terbaiknya. Seseorang penolong, seorang penolong, dia akan belajar dulu kemahiran mengatasi masalah tu apa. Bermula dengan dia kena faham, dia sendiri kena tahu apakah masalah yang dia hadapi. Dia kena pasti masalah tu berpunca dari diri dia sendiri atau luar. Kemudian setelah dia kena pasti apakah, dia kena fikirkan alternatif penyesuaian. Dalam ilmu kaunseling dia akan belajar apakah apabila menghadapi sesuatu masalah, ada pelbagai cara yang kita boleh laksanakan untuk mengatasi sesuatu masalah atau stres atau tekanan dan sebagainya. Kemudian dia akan melaksanakan alternatif terbaik yang dipilih. Setelah dilaksanakan dia akan menilai sama ada berkesan atau tidak. Dan sekiranya tidak berkesan, maknanya dia akan memilih alternatif yang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi di sini kita nak mendidik seseorang penolong itu menolong diri dia sendiri apabila dia berhadapan dengan sesuatu masalah. Jadi kita dapati melalui kajian saya buatnya, tak kira usia sebenarnya, tak kira usia. Bermula dari, sebab modul yang saya buat ni adalah sesuai untuk 14 tahun ke atas sesiapa saja 14 tahun ke atas boleh menggunakan modul ini, modul saya ni iaitu bertajuk kemahiran asas menolong. Kemahiran asas menolong, satu modul. Boleh diguna pada pelajar yang usia semuda 14 tahun.
ya, sehinggalah kepada mencapai usia yang dewasa dan yang berumur, ya, boleh menggunakan modul ini, dilatih supaya pertama sekali membina benteng ketahanan diri dahulu, tahan lasak diri dulu. Kita tahu apa yang berlaku pada kita, ya. Okey, yang itu. Seterusnya didapati, ya, kalangan remaja, ya, kita dapati mereka ini memiliki, ya, kemahiran empati yang sangat tinggi kepada rakan-rakan. Di antaranya, ya, mereka lebih faham rakan, ya. Itu kelebihannya empati ni. Contohnya kalau orang dewasa, ya, mereka lebih memahami berbanding dengan kaunselor sebenarnya. Kalau ikutkan, ya, sebab tu kajian menunjukkan, dapatan menunjukkan kaunseling yang dijalankan oleh penolong, iaitu bukan profesional, ya, kepada rakan sebayanya menunjukkan banyak ketikanya lebih berkesan daripada bantuan yang diberikan oleh kaunselor. Di situlah pentingnya Encik Zul dan semua, ya, kita menggunakan ni, ya, bantuan daripada rakan sebaya. Sebab kajian banyak menunjukkan bantuan daripada rakan sebaya adalah amat berkesan dalam meningkatkan daya tahan dan seterusnya meningkatkan kemahiran